konspirasi, euforia, Islami, semuanya linkir. Hidup kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Hidup kita kat dunia sementara, akhirat tu selamanya. So itu yang banyaklah perjalanan saya keluar 3 hari disebabkan kawan saya yang baik ni bawa saya pergi keluar 3 hari. Banyaklah perubahan diri saya. Saya keluar azam untuk pergi ke Yala Thailand dengan menaiki motor. Tapi kejadian tu semua telah dirancang oleh Allah SWT. Bayunya semilir mengana ombak kecil. Jalur ufuk pula mengemas terang kapal dan layar terkapar. Mengapa nantikan senja, baru kan terdetik pulang ke Bengkalan. Busan malam menghampiri, ku tewas di lautan. Tuhan, layarkan ku ke arah cintamu, tuntuni ku menggapai ridhamu. Timbunan kasihmu ku berteduh kepadamu ya Tuhan. Berikan secebis keinsafan, bekal sepanjang perjalanan mencari ketenangan. Keikhlasanku terlanggar. Berikanlah ku hidayah agar dikuatkan iman yang lemah. Moga diberkati hidup ini menuju bahagia yang kekal abadi. Layarkan ku ke arah cintamu, tuntuni ku menggapai ridhamu. Timbunan kasihmu ku berteduh kepadamu ya Tuhan. Berikan secebis keinsafan, bekalan sepanjang perjalanan mencari ketenangan. Biar kau menjadi saksi, tulus tangisku kala dini hari. Kesempatan yang hanya sebentar, moga keikhlasanku terlanggar. Berikanlah
bersama anda IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersiaran kita waktu ini menerusi khabar orang muda untuk bersama dengan sahabat pendengar perkongsian kita hari Rabu yang positif ini bersama dengan kita di Konti IKIM. Kita ada saudara Jalal Zaiki. Ramai dah kenal sebenarnya Jalal Zaiki ni, nak perkenalkan lagi ke? Tapi apa pun, selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Yati. Dia suasana lain sikit lah kan, dia mood malam. Betul. Selalu pagi-pagi kan. Tapi malam lah sebenarnya saya selalu lebih aktif. ya. So kalau ngaji pun malam-malam suara lagi sihat. Itu mengaji tu nak kejap kita akan cerita. Tapi ni Alhamdulillah. Terima kasih Jalal Zaiki kerana sudi untuk bersama menerusi khabar orang muda pada malam ini. Kita nak cerita sikit lah sembang-sembang kita berkenaan dengan apa yang dilakukan dan bagaimana seorang Jalal Zaiki. Gitu. Kan? So anak-anak muda macam ni kan. Kita tahu apa nak muda. Jadi kita nak dengar orang muda cakap. Awalan ini kita nak kenal terlebih dahulu lah. Sebelum Jalal Zaiki dikenali di Radio IKIM sebagai penyampai warna pagi. Siapa sebenarnya Jalal Zaiki? Silakan. Jalal Zaiki, terima kasih Jayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalal Zaiki itu sebenarnya nama pentas sahaja. Nama penuh saya Jalaluddin bin Muhammad Zaiki. Oh, sedap. Ya Allah. Tapi panjang sangat kan. Jadi susah orang nak sebut dan susah saya nak perkenalkan diri juga. Jadi sebab itulah saya pendekkan jadi Jalal Zaiki. Saya sebenarnya sebelum menggantikan DJ Lokman di Warna Pagi, saya memang dah pun bergiat aktif dalam broadcasting, tapi terutamanya mula dengan TV Jakim di RTM 1. TV Jakim. Kemudian saya banyak dengan TV Al-Hijrah sebagai TV host lah. Semua pun rakan media, rakan media di IKIM juga. Sebenarnya fokuskan kepada program-program agama, Alhamdulillah. Dan saya juga pernah buat travelog untuk RTM juga, dan juga TV lain lah. Maknanya dah biasa lah dia dengan media. Media agak-agak barulah dalam 3 tahun ni saya berkecimpung. Sebab sebelum ni saya tak ada kaitan langsung dengan broadcasting. Saya sebenarnya lulusan kejuruteraan kimia, chemical engineering dari University College London. So saya buat degree dan juga masters di London. 4 tahun di sana memang berkelana mencari ilmu jauh dari keluarga, dan di sanalah sebenarnya saya belajar banyak erti kehidupan, tentang berdikari, tentang bagaimana kita menjaga jati diri kita, yang mana saya rasa banyak orang yang kecundang, dan saya taklah mengatakan saya ni orang yang terlalu berjaya dalam menjaga jati diri, tetapi ada sistem dan juga ada orang kata firewallnya, antivirusnya yang boleh membantu kita di mana-mana sahaja, bukan sahaja di luar negara. Sebab saya nampak cabaran ini ialah cabaran di Malaysia sendiri, di universiti-universiti dan juga di college-college tempatan pun banyak cabaran yang perlu kita ada persediaannya lah. Itu pentingnya ada perisai tu kan. Betul, perisai itu. Dan mungkin kita boleh sembang-sembang hari ni bagaimana caranya, apa yang saya buat, yang bukan contoh terbaik tapi adalah juga asasnya. Ini kata orang tu nak belajar macam mana bunga-bunga kan. Kalau mesti nak tu kan ada bunga lah kan. Bunga-bunganya macam mana untuk mempertahankan diri. Penting sebenarnya untuk remaja. Jadi itu antara kita nak kita bincang-bincangkan pada malam ini. Sembang-sembang kita lah kan berkenaan dengan apa khabar orang muda. Kan, khabar orang muda. Jalal nak tahu jugalah kan, sebab Jalal ini membesar di mana? Soalan menarik. Ini panjang sikit jawapannya. Sebab saya family saya, keluarga saya berpindah randah di seluruh Malaysia. Taklah seluruh. Ayah ke sebab ayah? Sebab ayah saya bekerja. Jadi saya lahir di Labuan. Kemudian 4 tahun di sana, terus berpindah ke Seremban selama 4 tahun juga. So saya sempat tadika dan juga sekolah rendah darjah 1 di Seremban. Dan pindah ke Sarakan, Sabah. Allahu Akbar. 3 tahun kat sana. So saya sempat darjah 2 sampai darjah 4. Kemudian pindah ke Kuching darjah 5. So saya ambil UPSR di Kuching. Kemudian PMR pun di Kuching juga. Baru saya pindah ke Semenanjung balik, duduk di Kajang sampai sekarang lah. Tapi dalam waktu itu pun saya pergi ke sekolah yang berbeza. Jadi total saya ada sekolah rendah 3, sekolah menengah pun 3. Tahniah. Ada kekeliruan tak? Sebab pindah bukannya sikit-sikit, pindah ke Negeri Sembilan. Lepas tu Negeri Sembilan, Sabah, lepas tu dah berubah kan. Macam ada tak benda-benda tersebut, faktor perpindahan dari satu
dalam ini? Sangat. Sangat? Ya, kerana bila kita berpindah randah ni, kemampuan kita, kebolehan kita untuk adaptasi kepada new environment. Lepas tu masa budak-budak pula tu Betul. kan, lagi senang nak serap semua. Betul. Jadi bila kita pindah tempat baru, macam mana kita nak berkawan, kita kena start dari zero tau. Nak bersosial kan? Bersosial. Jadi saya memang kena keluar dari kompong yang tak boleh nak malu-malu. Nanti kita tak ada kawan. Betul. Jadi itulah yang Tapi memang macam orang pemalu kan? Nampak macam pemalu. saya Nampak lah macam nampak. Tapi saya sebenarnya sangat seorang yang tak adalah sangat ekstrovert. Saya ada kalanya kalau macam kat rumah saya introvert. Terbalik selalu orang kat rumah lah extrovert, tiba-tiba kat luar introvert. Betul, saya terbalik. Sekali kat luar saja saya terus ekstrovert. Saya memang banyak bercakap di luar, tapi kat rumah saya banyak mendengar. Anak yang baik ni patut nampak. Jadi itu satu yang saya rasa bersyukur kerana saya dibesarkan dalam keadaan begitu. Jadi daripada kecil lagi ayah saya pun memang nampak saya ni senang bersembang dengan orang, dengan kawan-kawan dia. Kalau macam Dia banyak mulut tamu kiranya. datang rumah, saya yang akan antara yang anak-anak yang entertain, tengok soalan. Dan alhamdulillah saya pun daripada kecil saya suka membaca, yang mana saya sangat up to date dengan new teknologi. Saya minat teknologi. Jadi kalau macam kereta baru, engine teknologi baru, itu saya suka. Jadi kalau anak-anak anda berminat dekat perkara tersebut, jangan disekat. Tapi saya tak spesifik kepada satu bidang saja. So Suka macam explore lah. telefon bimbit ke komputer. Memang dari kecil Daripada kecil dah saya suka explore, dan saya juga ada kawan yang sama minat macam tu. So kalau ada contohnya Jadilah. macam Windows baru kan, Windows 8 atau Windows 10, so kita pun bincang apa spesifikasi baru, ada benda macam tu. Jadi saya pun dari sudut memilih kawan, macam mana? Macam ada keluarga dah ajar ke nak pilih kawan macam mana ke? mak saya selalu pesan kawan dengan orang yang baik-baik. Tapi ayah saya pula dia pesan kawan dengan semua orang. Tapi betul-betul kawan dengan semua orang yang baik-baik. Betul. Kawan dengan semua orang tapi rapat dengan yang baik. Sebab saya percaya bila kita kawan dengan semua orang yang kita jumpa tu ada satu benda yang kita boleh belajar daripada dia sekurang-kurangnya. Jadi walaupun orang tu, yalah saya minta maaf cakap, penagih dadah ke, orang yang sosial, ada benda yang kita boleh belajar. Tak semestinya benda yang dia buat itu ialah benda yang positif. Benda yang negatif kita boleh positifkan. Jangan buat macam tu. Betul. Cara kita melihat benda. Betul. Cara kita melihat sesuatu benda itu sangat penting. Itu yang penting, yang kita ada satu kerangka fikiran yang orang kata filtration yang baik, yang mana itu bermula dari diri sendiri dan juga didikan ibu dan ayah di rumah. Jadi kalau ada pendengar di rumah ni, ibu bapa kena sediakan perisai itu, filter itu, bagaimana yang anda nak shapekan untuk anak-anak. Tapi itulah satu cabaran juga di zaman sekarang ni, walaupun mak ayah dah shape macam mana pun, sebab akses kepada teknologi maklumat yang sangat meluas, orang kata di hujung jari ni sangat susah sebenarnya. Dan akhir sekali kita sangat-sangat bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita. Sebab besar tu manusia ini hanya sedikit saja yang kita boleh plan, yang selebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Itu poin pentingnya. Menjadi orang sedikit tu kan sangat beruntung. Orang yang menjadi sedikit tu kan, maksudnya dia tak tepat terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekelilingnya kan. Itu kadang-kadang kita takut kan, anak-anak kita ni introvert kat rumah, sekarang dengan main-main. Introvert kat rumah seorang-seorang, lain yang dia buat dia. Kan. Alhamdulillah. Dan kita akan sama lepas ni banyak lagi kita akan cerita berkenaan dengan Jalal Zaiki. Untuk anda rakan mendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
00520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik, Tuan. Sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik, Tuan. Kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Wang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. Ekspresi DK Inspirasi Inforia Islami. Kembali kita bersiaran menerusi perkongsian khabar orang muda. Apa khabar anda semua yang tak apa-apa nak muda pun tak apa. Kita dengar waktu ni untuk sama-sama kita belajar sesuatu. Setiap orang, Pak kata tadi Jalan Zaiki, setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita ni Allah tak adakan yang sia-sia. Semuanya ada matlamat, semuanya ada perkara yang kita boleh belajar daripada mereka. Kita sambung lagi. Jalal, umur berapa sebenarnya? Saya 20-an. Saya lahir tahun 94, ambil SPM tahun 2011. Jadi kalau sesiapa yang nak buat matematik tu boleh kirakan berapa umur saya. Alhamdulillah. Tapi dalam usia yang muda macam ni kan, dah berkelana jauh sampai ke United Kingdom untuk sama belajar. Memanglah alasannya sama belajar. Tapi sepanjang berada di luar negara kan, bagaimana sebenarnya Jalal boleh mengadaptasi budaya kat sana, kemudiannya tetap mengekalkan jati diri sebagai anak Melayu, anak Bugis lagi ni, datang daripada Malaysia. Silakan. Itulah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada para pendengar waktu malam-malam yang hening ini. Ada yang nak layan perasaan, ada yang nak healing kan, ada yang nak ilmu baru. Saya rasa semua digalakkan untuk mendengar lah khabar anak muda ni. Satu slot yang penting, yang pernah muda, yang masih muda, untuk semua orang saja. Okey, bagaimana kita adaptasi di satu tempat yang baru tapi masih mengekalkan jati diri? Itu satu soalan yang sangat menarik bagi saya. Bila saya pergi ke UK, memang satu benda yang saya rasa agak berat kerana kita takut dengan culture shock. Sebab itu satu terma yang selalu kita dengar dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang pernah pergi sana, yang balik, pakcik-pakcik yang dah pernah belajar di luar negara. Culture shock itu satu terma yang sangat menakutkan bagi saya. Cumanya bila saya pergi ke sana, pertama sekali saya cari masjid. Masjid ialah satu tempat yang mana kita kena cari untuk kita tetapkan core kita. Jadi bukanlah makna saya setiap waktu saya pergi masjid. Cuma saya sengaja cari tempat yang dekat dengan masjid. Rumah saya tu, walaupun di London anda akan terkejut, sebenarnya dekat London tu ada banyak tempat yang Muslim community dia kuat dan ramai. Antaranya di Finsbury Park, di East London contohnya, ada masjid yang besar. Masjid yang besar, di komuniti, maknanya komuniti Islam mereka pun besar juga dalam kawasan tersebut. Di Edgware Road, itu ada Central Mosque. Di Finsbury Park ada 2 masjid yang bertentangan sahaja. Jadi bila saya first year sampai third year tu, saya duduk di Finsbury Park. So dalam lebih kurang 15 minit jalan kaki ke masjid. Dan di situlah sebenarnya kita nak letakkan kompas kita. Di samping itu sebenarnya tak cukup. Dan bila saya cari housemate pun, saya cari housemate yang
Muslim lah. Ni betul-betul dia dengar cakap mak ni. Sebenarnya mak saya Betul. bila first year sebenarnya kita dapat hostel. So first year memang digaranti lah. Digaranti untuk mendapat hostel. Tapi kawan-kawan hostel boleh pilih ke? Tak boleh pilih, juga itu kan? masalahnya. Dan hostel pun sama mahal je. Dengan Jadi dan satu floor tu pula berkongsi lelaki perempuan. Allah. Dan toilet pun kita share. Maknanya tahun pertama memang begitulah. Tahun pertama kita ada pilihan lah. Oh, ada pilihan. Untuk kita ambil ataupun tak. Jadi mak saya nasihatkan tak payahlah, carilah housemate. Jadi saya pergi ke sana tu sebenarnya dengan tak tahu siapa housemate saya. Cuma yang saya tahu semua orang Malaysia lah. Cuma daripada college persediaan yang lain-lain. Ada dari Intech, ada dari KMB, ada dari saya daripada KYUEM, satu college Yayasan UEM. Kemudian ada yang dua dari Intech, seorang daripada MCKK IB masa tu dia buat. Jadi kami duduk satu rumah dan itulah saya punya check and balance dalam kehidupan kita. Kerana kita sebab sama-sama jaga sesama. So itu satu saya rasa support system saya yang paling kuat di London. Masa jadi housemate sama-sama tu kenal ke tidak? Tak kenal, tapi bila sampai tu baru kenal. Dan seorang tu budak Semak Kajang, seorang tu budak Star. Hebat lah kan. So dia tahulah latar belakang sikit-sikit lah. Ya. Berdasarkan daripada mana mereka bersekolah. seorang tu ketua badan dakwah. Jadi saya ada satu check and balance dekat situ. Kalau saya nak buat benda-benda yang tak elok pun ada housemate saya yang boleh menegur. Nampaknya ni mak bukannya sampaikan dengan pesan je, dengan doa sekali. Ya. Itu yang kamu dapat kan. Ditemukan dengan orang-orang punya yang baik. Yang sampai hari ni pun rapat. Masih, ya kan? 4 tahun kot. 4 tahun dan rapat sampai hari ni. Dan semua ada pun dah kumpul keluarga, dah ada anak. Jadi kita pun memang rapat dan yelah ada bertukar seorang dua housemate, tapi yang kita rapat tu masih sama. Jadi itu sebenarnya satu yang sangat penting bagi saya. Core kita sepatutnya memang kita letakkan Islam. Utama sekali. Kat mana-mana pun kita berada. Walaupun kita kat Malaysia, walaupun kita punya syariat dekat Malaysia ni ada masjid yang banyak, azan pun boleh dilaungkan, tapi kalau kita tidak menjaga agama kita, walaupun kita belajar kat UiTM ke kat UM ke, itu satu cabaran yang besar kalau kita tak utamakan benda itu dalam diri kita. Betul, kadang-kadang di dalam negara Islam pun kita boleh hanyut. Betul. Culture shock tu kat mana-mana. Sebab bila dekat London pun sebenarnya culture shock tu datang daripada kawan orang Islam sendiri. Yang nak suruh kau cubalah buat ni. Betul nak cakap kau cubalah minum. Kau cubalah buat ni, buat tu. Ini negara bukan Islam kot, mudah je. Kan? Bukannya ada orang nak cakap apa pun. Kalau kita fikirkan, betul lah, kita try lah. Tapi disebabkan oleh doa mak ayah kita, disebabkan oleh tadi support system tadi kita dah letakkan awal-awal lah satu pendinding untuk kita, maka kita tak akan buat benda tu dengan izin Allah. Tapi kalau kat Malaysia, kalau kita tak ada letakkan dinding perisai itu sendiri, walaupun kat sebelah tengah dengar azan sekalipun, kita akan buat benda yang kita nak. Sebab ianya berdasarkan pilihan kita. Betul. Kalau kata tadi 15 minit kan berjalan kaki kan, kat sini kan kadang-kadang turun bawah je. Kadang duduk atas flat kan, bawah je. Tapi tak pergi tak pergi. Itulah maksudnya apa-apa kena diri sendiri dulu lah. Diri sendiri kena ada betul-betul ada binting yang kuat, kena faham apa yang perlu, prioriti dalam kehidupan kita. Tu sikit. Ada yang tanya, dah kahwin ke belum? Allah. Kata kawan-kawan roommate dah ada kahwin kan? Dah kahwin ke belum? Saya daripada 5 orang, 2 orang je yang dah kahwin. Lagi 3 masih mengejar kejaya. InsyaAllah tak lama dah tu. Cuma macam ni kan, bila macam jalan sendiri, belajar daripada saya rasa daripada sekolah menengah pun dah memang aliran agama lah kan. Orang kata, betul Belum, bukan. Bukan? Bagus. Sebab kadang-kadang orang kata aliran agama boleh lah. Kalau macam ni memang bukan daripada aliran agama ya. Saya macam saya cakap tadi, 3 sekolah rendah, sekolah kebangsaan, 3 sekolah menengah, sekolah kebangsaan juga. Cuma bila saya pergi form 4, form 5 tu sekolah sains. Masuk kelas sekolah asrama. Bukan aliran agama. Kemudian saya buat A-level 2 tahun. Pun British punya sistem. Sebab nak kesana kan? Sebab nak ke UK. Dan kat UK saya buat chemical engineering. Memang bukan aliran agama langsung. Cuma saya dihantar oleh ayah saya untuk belajar Taranum, belajar Quran daripada form 1. Saya belajar Quran dengan ayah saya sampai khatam. Kemudian bila form 1 tu ayah
saya hantar saya kelas dengan orang lain belajar Al-Quran maknanya membaca sajalah, bukannya hafazan pun. bukan berlagu, maksudnya Yelah, dengan bertaranum lah. Form 1 kemudian saya minat sebab kelas tu asalnya 2 kali sebulan. Kemudian saya rasa tak cukup sebab saya tak ada asas. Saya tak tahu saya tahu zero, dan saya rasa 2 bulan sekali tu tak cukup. Jadi saya pun mula mencari kelas lain. Sendirilah, inisiatif sendiri. Kemudian tanya-tanya, rupanya ada seorang ustaz tu jiran saya, memang dia mengajar di Masjid Negeri Kuching masa tu, Masjid Negeri Sarawak. Sarawak ya. Jadi jarang saya kita dengar di Sarawak sebenarnya, betul. Sebenarnya Sarawak satu komuniti yang sangat suka kepada berlagu Quran, sebab orang lelaki sana traditionally dia orang yang berlagu. Orang perempuan main gendang. Jadi budaya di sana pun memang minat kepada melagukan sesuatu. Jadi Quran taranum pun mereka minat lah. Macam mana ayah boleh mencungkil, dapat menghidu Jalal ada bakat sebenarnya dalam Al-Quran? Tak tahu pun. Tak tahu pun. Macam mana ayah saja je lah tetap? Saja je hantar. Try. Saya dengan adik saya. Jadi dua-dua pun bersama Al-Quran sampai sekarang ke macam mana? Adik saya lebih kepada menyanyi sekarang. Cuma saya yang sangat minat mendalam lah dalam tajwid Quran dan juga taranum Quran. Sekarang kasidah pun masuk sekali dah kan? Lebih kurang lah. Cuma dia bukanlah yang terbaik, cuma saya minat. Yang itu yang lebih penting, mana kita punya perjalanan untuk memperbaiki bacaan kita, untuk kita belajar Al-Quran. Bukanlah kita nak jadi yang terbaik, tapi terbaik dalam diri kita sendiri. Bukannya nak compare dengan orang lain, dan mengikut kemampuan kita sendirilah. Sebab saya pun bukannya membesar dengan aliran agama tu, dan itu bukan satu penghalang ataupun alasan untuk mengatakan sebab tu aku tak reti nak baca Quran dengan elok. Dan saya suka nak menunjukkan, memberikan contoh kepada orang lain bahawa saya budak sains, tapi alhamdulillah boleh baca Quran dan belajar Quran dan mengajar Quran Dan minat Al-Quran. Itu ialah satu tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Sebab Quran itu ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama dulu pun, ilmuwan-ilmuwan dulu bukan hanya menguasai ilmu Al-Quran, tapi juga ilmu astronomi, ilmu perubatan, ilmu mantik, falsafah, sastra. Semua mereka 2, 3, 4, 5 ilmu bidang yang dikuasai dalam satu masa. Tapi core-nya mula mesti belajar Quran dulu. Hafiz Quran. Mungkin saya tidaklah hafiz Quran kan, cuma kita nak lihat itulah kita punya matlamat. Kalau kita ada anak-anak ni, kita cuba terapkan itu. Cuma kita kena ikut juga tahap intellectual kita, intellectual capability macam mana. Dan kita tak boleh nak memaksa. Kita lagi tahu kan diri kita macam mana kan. Cuma yang penting kita selalu memperbaiki diri. So kalau ikut Atomic Habit contohnya, buku kita 1% change, itu sangat memberi kepada darjah yang besar dalam jangka masa yang panjang kan. Dia bukannya satu hari kan. Dia kena, bila kita muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan kita. InsyaAllah. Kita kena pegang. Okey, menarik juga tu sebab nak tanya juga pada Jalal sendiri, pandangan Jalal sendiri sebagai anak muda, kemudiannya belajar biasa macam orang lain juga kan, belajar biasa. Dan bagaimana sebenarnya bila belajar dan juga Al-Quran, bagaimana membantu Al-Quran itu membantu dalam pendidikan biasa ni, pendidikan normal kata orang tu kan, arus perdana yang selalu anak-anak kita pun macam, saya yakin dan percaya rakan-rakan kita yang sedang dengar ni pun anak-anak pun ramai di arus perdana, aliran perdana je pun kan, tapi dia nak hebat tapi dia dengan Al-Quran. Macam mana Al-Quran membantu? Pengalaman Jalal sendiri lah. Pengalaman saya bila belajar, of course lah semua student pun ada rasa stres bila belajar. Lagi-lagi silibus makin lama makin susah, makin mencabar. Mungkin mak saya ayah nak kena kita dengan mak ayah ke dengan anak-anak? Dua-dua sekali sebenarnya. Zaman saya dulu, alhamdulillah saya dapat 9A+, SPM, straight A+. Tapi mungkin masa tu SPM senang kalau nak bandingkan dengan sekarang mungkin. Dan saya anggap Al-Quran itu sebagai satu terapi. So saya belajar Quran, belajar berlagu, belajar pergi berguru. Sebenarnya saya tak anggap itu sebagai satu bebanan, tapi saya anggap itu sebagai satu retreat.
Bila saya Kan pergi seronok kan, baca sedap, telinga sendiri dengar sedap lah kan. kita belajar tu, kita nak satu skill baru, kita nak asah. Sebab ikutkan guru saya pun sendiri cakap benda yang sama. Saya ni kalau ikut bakat suara saya ni tidaklah baik sangat pun. Kalau ikut 100% bakat tu mungkin 50% saja bakat saya. Tapi kesungguhan itu yang lebih penting, dan mungkin boleh berlawan dengan orang yang mungkin dia punya bakat 80% tapi usahanya sedikit. Dan saya pun memang macam dari segi pelajaran pun saya orang yang macam tu. Saya bukanlah genius, tapi saya memang seorang yang kuat. Hard worker. Tak genius saya tapi 9A plus. Sebab saya memang kalau tapi memang kerja keras. memang kerja keras. Contoh saya dalam kelas memang saya fokus. Kalau orang lain tidur dalam kelas, saya tak pernah tidur dalam kelas waktu zaman sekolah. Sebab apa? Sedar diri. Sebab saya tak pandai, saya bukan bijak. Sebab Humble sangat. saya dulu UPSR, saya punya titik hitam ialah bila UPSR saya dapat 4A 1B. Oh, sedihnya. B tu. 1B sebab B Science. Sebab saya trials memang Sains yang B. ya, saya trial semua memang straight A. Lepas tu memang pelajar harapan. Tiba-tiba bila UPSR sebenar sebab 4A 1B, dan itu satu Tamparan benda yang hebat lah. tamparan hebat. Kenapa? Apa salahnya? Serik sungguh ni. Dia PMR pun sampai saya bila hari keputusan tu saya tak pergi sebab saya takut saya tak dapat 8A. Serik sungguh dia ni. Kemudian bila SPM tu saya okeylah, saya dah dapat 8A. PMR tu mungkin ada sinar, jadi saya pergi juga. Cuma saya takut saya tak dapat 9A plus. Walaupun itu yang kita nak dapatkan. Akhirnya dapat. Alhamdulillah, saya dapat. Dan saya 9A plus tu pula dengan beasiswa nasional, maksudnya top 50 SPM dalam Malaysia. Alhamdulillah, itu memang saya sangat bersyukur, dan saya mungkin tak layak kot sebab macam saya cakap, saya bukan genius, dan saya memang orang yang sangat kuat belajar. Contoh, saya nak exam lagi sebulan tu saya dah buat ulang kaji dah. Dan orang lain tu awal lagi kan. Saya sebulan sebelum tu saya dah start baca buku biologi, dah start hafal, buat nota. Jalan nak sulung ke? Saya nombor 4. Nombor 4? Saya anak tengah daripada 7. Ke mungkin tengok kakak-kakak abang atas macam mana? Kakak saya yang sulung, abang saya nombor 2 tu belajar di India buat medik. Asalnya sebab tu saya pun asalnya nak jadi doktor. Sebab tengok abang saya jadi doktor, dia pakcik saya pun doktor, dia orang duk cakap buatlah doktor kan. Dan itu satu societal pressure yang sangat common. Kalau asal you pandai sikit je, buat medik. Asal pandai sikit je buat medik. Societal pressure yang padahal kita sepatutnya kena tengok mana minat kita, mana kecenderungan kita. Kalau dah tengok darah pun takut, macam mana jadi doktor? Macam itulah. Saya menarik jugalah bila tengok latar belakang Jalal kan sebenarnya dengan kepelbagaian kan, maksudnya dengan ibu ayah ada inisiatif. Maksudnya ada selain anak-anak berjaya dan akademik, bahawa juga maknanya agama tak pernah ditinggalkan, dengan pesan-pesan, dengan ilmu juga diberikan kan. Macam kalau untuk sains dan matematik STEM tu sendiri, anak-anak kita sebenarnya sangat, kalau boleh katakan lemah mungkin juga lah kan, dengan STEM ni. Ada ketakutan pada matematik, sains dan juga ialah matematik, sains, STEM lah maksudnya kan. Macam mana sih dalam pandangan lah untuk subjek STEM ni lah untuk anak-anak muda? STEM kot STEM. STEM kalau ikut baru-baru ni pun kita tengok dalam statistik kan, memang makin menurun peratusan dari segi keputusan dari segi STEM itu sendiri. Kalau dari segi sebenarnya mak ayah saya tidaklah jenis yang pressure dalam study. Oh ya? Tidak. Cuma mereka, mak ayah saya ni jenis yang dia pentingkan disiplin. So ada waktunya main-main, belajar. Cuma bila belajar tu dia tak adalah nak tekankan okey kau kena buat ni. Cuma kalau dia nampak lemah dekat matematik tu, okey ayah saya sendiri akan ajar. Contoh macam abang saya, dia lemah sikit matematik kan, jadi dia ada intensif sikit lah. Tapi kalau siapa yang lain tu yang boleh sendiri, cuma kita mak ayah saya cuma letakkan masa tu, mesti kena siapkan ni disiplin. Bila membesar tu memang dengan disiplin. Cuma pressure dari segi nak buat apa semua tu terserah.
Maknanya kita kena pandai atur sendirilah. Sebab itu kalau tengok adik-adik saya pun daripada 7 kami, semua buat course lain-lain. Semua beza, Tak ada yang sama. Tapi dalam bidang sains ke? Bukan? Yang pertama accounting, yang kedua medik, yang ketiga tu tukang masak. Culinary. Nombor 4 saya buat chemical engineering, nombor 5 buat economics, nombor 6 buat counselling, nombor 7 buat masscom. Semua lain-lain dan mengikut minat masing-masing. Sebab mayat saya memang tak pernah letakkan pengharapan, tak pernah letakkan expectation, setting apa, cuma dibantu apa kecenderungan dan apa choice-nya. Tapi kalau adik-adik bawah ni, saya lah yang tolong. Sebab kita ada pengalaman kan sebagai Betul. sebagai Macam adik saya nombor 567 tu, okey, saya tengok kecenderungan apa, saya tanya soalan-soalan. Yang ada buat counselling, ada buat eskom. Saya bagi dia on choice. Contohnya macam adik saya, dia nak buat psikologi, tapi saya tanya dia, kau psikologi ke nak counselling? So kita bedah dulu. Saya connectkan dengan kawan-kawan saya yang memang buat psikologi, yang memang buat counselling. So lepas tu barulah dia sendiri decide mana sebenarnya Apa yang diinginkan sebenarnya. apa yang dia inginkan. Itu satu juga ilmu dan seni yang kena dipelajari oleh anak-anak muda kan. Maksudnya belajar bukannya semata-mata belajar sembrono. Apa yang kita nak ambil, apa yang kita dapat je, bukan. Maknanya kena pilih betul-betul. Kita kena tahu kita nak apa, kita apa sebenarnya. Betul. Dan satu lagi yang saya belajar growing up, kita hidup ni memang perlukan mentor. Kita perlukan nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman. Contoh, kita cakap lah, bila kita nak pilih kos, mungkin ada adik-adik yang tengah dengar ni yang buntu, lepas ni nak sambung apa, nak jadi apa, kena ada mentor, kena ada orang yang kita orang kata bukan idolize lah, Tapi kita boleh harapkan, yang boleh harapkan pandangan. betul. Dan apa pros and cons, sebab kita ni belum sampai tahap kematangan. Betul. Dan juga pengalaman yang cukup untuk kita decide for the rest of our life. Contoh macam saya pun rasa bila saya buat chemical engineering tu, ialah bukan dengan guidance yang betul. Menyesal pilih ke? Tak adalah menyesal, tapi saya rasa saya tidak melihat jauh dari segi kerjanya macam mana. Kita buat pilihan itu. Dan apa choice-choice yang lain. Sebab kita ni bila berada dalam environment science, sekolah sekarang ni kita nak downgrade kan, tapi banyak pressure itu dia berlega sekitar medik ataupun engineering. Medik atau engineering. Seolah-olah itu saja dua yang ada. Sedangkan padahal farmasis lagi ada. Banyak lagi choice-choice, pilihan-pilihan yang ada yang lebih meluas dekat luar sana. Yang sepatutnya sekolah perlu letakkan choice itulah. Kita sediakan choice. Okay, the choice is yours. Tapi paling kurang dedahkan terlebih dahulu apa untuk setiap pilihan tu. Dan saya rasa ada je sekolah-sekolah yang buat career fair yang bagus. Sekolah saya pun ada juga, tapi mungkin masa tu dia asyik nampak medik, engineering je. Dia tidak terbuka luas lah. Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah, ilmu kan dia dah dapat dua lah guys tu, ilmu dan juga pengalaman tu sendiri kan. Sebab bila kita belajar ni, kadang ada orang tanya saya, kenapa tak buat engineering, tak sambung engineering. Saya pernah praktis 3 tahun. Praktis juga. Alhamdulillah. Satu syarikat minyak yang berpekalan di Amerika Syarikat. Lepas tu 3 tahun. Tapi sebenarnya memang saya bagi masa kepada diri saya 3 tahun sahaja untuk maksimum, untuk saya decide sama ada saya nak continue ke tak dalam bidang engineering. Sebab bila saya buat internship, latihan industri kan, saya memang dah tahu saya tak minat dengan apa yang saya buat ni. Dari segi kerjanya, belajar tak ada masalah, okey kita minat. Tapi bila kerja tu macam, alamak, ini ke aku nak buat for the rest of my life ni. Lepas tu bila grad pun saya tak nak lah terus terburu-buru buat benda lain. So saya buat dulu, masuk juga dalam bidang kejuruteraan, merasai hands on, tengok betul ke saya tak minat. Memang betul 3 tahun saya ada peluang lain, so saya pergi. Tapi at least I prove myself. Bukan sebab saya tak boleh buat, saya boleh buat and I excel in it. Cuma ada benda yang lebih memberi ruang kepuasan kepada mental healthiness kita, kepada ruang masa kita dan juga income
manusia nak hidup kan. Macam Betul, mana pun betul. kena belajar pandai-pandai. Takkanlah tak nak jadi orang berjaya kan. Tapi alhamdulillah satu pengalaman rentetan perjalanan kehidupan yang saya kira sangat indah lah, daripada awal kecil kan, macam mana dibesarkan oleh keluarga, kemudian dengan keluarga yang ada. Saya kira, saya yakin juga bila dengan kerjaya macam-macam, walaupun 7 orang, saya yakin bila membesar, ketika membesar pun mesti macam-macam ragam juga. Maksudnya itu antara yang mewarnakan hidup Jalal lah kan, menjadikan siapa Jalal Zaki hari ini kan. Alhamdulillah. Antara lah manusia-manusia atau insan-insan yang Jalal sangat-sangat hargai, kalau boleh kita namakan. Pertama sekali mestilah mak ayah saya, Muhammad Zaki bin Arifin dan juga Suredah Saleh. Dan saya sebenarnya ada seorang mentor dan merangkap ayah angkat saya lah. Nama dia Abdullah bin Harun. Dia ni Islamic Finance Expert dan pembekalan di US. So saya dah kenal dia lama lah. Dan dia antara orang yang memberitahu tentang kerjaya, tentang kehidupan juga selain mak ayah saya. Guru saya Ustaz Amir Rahman Abbas, selain itu guru utama saya lah dalam bidang Quran, yang mengajar saya lebih kepada lebih mendalam dalam tajwid, dalam makhraj huruf dan sebagainya, banyak. Dan juga paling utama sekali dalam taranum lah. Dan juga ada guru-guru lain juga dulu taranum saya yang saya belajar, contoh Ustaz Anwar Hassin, Dr. Anwar Hassin lah, dan juga Allahyarham Ustaz Anji Rahim. Itu dalam sumbangan dalam bidang Quran. Guru-guru saya di sekolah, sekolah menengah sains Tuanku Munawir, Sasa, guru-guru yang bagi saya sangat rapat dengan saya sebab sekolah asrama kan. Jadi itu antara yang boleh saya namakan selain daripada yang lain lah. Ramai sebenarnya kan di belakang yang menjadikan Jalal hari ini. Kalau saya nak sebut nama guru-guru saya, 3 sekolah menengah, 3 sekolah rendah, macam mana? Tak cukup masa ya. Tapi itu antara yang utama lah kan, yang utama yang kata orang membentuk kepribadian Jalal sebenarnya hari ini. Kita sampai ke hujung nak kasidah sikit boleh tak? Kasidah? Boleh tak sikit? Boleh. Kita kasidah yang ringkas lah. Ini yang selalu saya dan juga kumpulan saya kasidahkan, satu zikir ataupun kasidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Itu adalah kasidah Jazallah, di mana kita cuba untuk membalikkan semua kebaikan ni kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ni lah asbab utama kenapa kita dalam keadaan kita sekarang ni, iman dalam Islam, insya-Allah. Besarnya jasa Nabi Muhammad SAW. Dengan satu kasidah tadi, semua orang dengar, berlumba-lumba ni malaikat mencatat. Sampai penatlah kata. Jom kita ramai-ramai selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Masya Allah. Terima kasih banyak Jalal. Hari ini banyak belajar daripada Jalal sebenarnya bagaimana nak membentuk perisai diri. Bukan diri kita sahaja sebenarnya, dimulakan dengan ibu ayah kita. Sebab itu orang kata bertuah mendapat anak yang soleh, tapi lebih bertuah mendapat ibu ayah yang soleh dan solehah kan. Dan juga bagaimana kita nak betul-betul mencari kawan, cari masjid terlebih dahulu. Kita nak dekat dengan Allah, cari benda-benda yang dekat dengan Allah. Contohnya masjid lah, rumah Allah SWT. Kemudian bagaimana kerja keras tu tak pernah menghampakan. Jadi kena kerja keras. Terima kasih banyak Jalal untuk kongsian pada hari ini. Bertemu lagi dari masa insya-Allah doa malam pagi kan. Gitu insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga terus maju jaya. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.